Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Alhamdulillah, syukurillah. Pagi ini insyaAllah kita dapat bersama-sama untuk meneruskan pengajian tadabbur surah Al-Fatihah berdasarkan kepada buku 7 ayat yang diulang-ulang. Tuan-tuan, puan-puan yang memiliki buku, kita boleh mulakan di halaman 82 ataupun 86 bagi buku baru. Tuan-tuan yang tidak memiliki buku bolehlah merujuk kepada terjemahan Al-Quran atau aplikasi Al-Quran yang ada di dalam handphone. Kita masih lagi di dalam bab basmalah, iaitu ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama-nama bagi Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi. Pagi ini insyaAllah kita memasuki bab kecil yang baru, iaitulah sifat Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahim adalah sifat Allah sesudah Ar-Rahman. Jadi Rahim juga dari akar kata yang sama. Dan sebahagian ulama menyebut bahawa rahim itu ada kaitan dengan rahim, iaitulah tempat berkembang biaknya zuriat manusia, iaitu di dalam rahim ibu. Sebab sifat rahim itu kita lihat dia adalah satu tempat di mana ia dilindungi, selamat. Maksud dia begitu. Dia di dalam penjagaan yang rapi. Itulah konsep rahim itu. Sebahagian ulama berpendapat sedemikian. Apapun kita akan melihat insyaAllah ketika Allah menggunakan lafaz Ar-Rahim. Apa maksud dia dan diguna pakai untuk siapa? Kelompok yang mendapat rahim ataupun dipanggil sifat Maha Penyayang Allah. Mari kita lihat tuan-tuan dan puan surah Baqarah ayat 2, ayat 3 hingga 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Ayat 3 hingga 4 daripada surah Al-Baqarah ini menjelaskan siapakah orang-orang yang bertakwa yang ada di dalam ayat 2. Jadi orang yang bertakwa itu ialah mereka yang yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman kepada yang ghaib. Kemudian yang kedua, mereka mendirikan salat. Mendirikan salat. Yang ketiga, berinfak dengan harta yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian seterusnya yang keempat, mereka ini beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau Muhammad, iaitu Al-Quran dan juga kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya.
Dan yang akhir, yang kelima, mereka ini orang yang yakin sungguh kepada hari akhirat. Itulah ciri-ciri orang-orang yang beriman. Jadi ciri-ciri yang inilah menjadikan manusia itu dikasihi oleh Allah. Jadi Allah mengasihi, menyayangi orang-orang yang beriman. Dan kita nak melihat siapa orang beriman, tadi dijelaskan. Mana salah sebahagian daripada ciri-ciri iman itu yang dijelaskan oleh ayat 3 dan 4 Al-Baqarah ini. Ingat, yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Beriman kepada apa? Kepada perkara gaib. Nanti dijelaskan di dalam ayat yang lain. Beriman kepada yang gaib itu termasuklah kalau di akhir surah Al-Baqarah, mana orang yang beriman itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab. Kemudian beriman kepada hari akhirat. Dan satu lagi melengkapkan rukun iman, iaitu yang keenam, ialah beriman kepada takdir. Baik dan buruk takdir ini. Itu 6 rukun iman. Ya. Jadi mereka yang beriman ini, dia akan beriman kepada 6 perkara tadi. Dan mereka beriman sungguh-sungguh. Itu maksudnya beriman kepada yang gaib. Kemudian setelah beriman, ni lihat ini ciri-ciri iman ini. Setelah beriman, dia menzahirkan keimanan itu dalam bentuk amal. Sebab itu syarat nak masuk ke syurga dan banyak keadaan Allah sering menggandingkan dua ini. Iaitu pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Maka dalam ayat ini apa yang disebut sebagai amal soleh itu ialah yang kedua itu solat. Yang ketiga infak. Keempat beriman kepada Al-Quran. Jadi amal soleh daripada beriman kepada Al-Quran itu ialah menzahirkannya dalam bentuk membaca, faham, beramal dengan Al-Quran. Itu maksudnya amal soleh daripada keimanan kita kepada kitab. Dan seterusnya, iman kepada hari akhirat. Jadi beriman hari akhirat, bagaimana kita nak menzahirkan? Jadi kita zahirkan dalam bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kita taat kepada perintah suruhan Allah. Meninggalkan seluruh perintah-perintah larangan Allah. Jadi itulah amal soleh yang kita zahirkan. Kesan daripada iman kepada hari akhirat. Jadi ingat tuan-tuan dan puan, iman ini dia mesti dibuktikan dengan amal soleh. Dia tidak boleh bersendiri. Sebab itu selalu diganding. Beriman, beramal soleh. Beriman, beramal soleh. Kerana kedua-duanya saling bersinergi, saling bergabung. Mana begitu. Tidak mungkin orang mendakwa dia beriman, tapi dia tidak solat, dia tidak berinfak, dan dia tidak yakin kepada hari akhirat. Dia tak pegang sungguh-sungguh pada Al-Quran. Tak mungkin. Maknanya itu menunjukkan bahawa iman yang tidak benar. Ingat tuan-tuan dan puan, bahaya ketika mana kita mengaku beriman di lisan tetapi tidak dibuktikan dengan amal. Takut kita ini tergolong ke dalam golongan yang disebut sebagai munafik. Sebab munafik itu cirinya ialah yaquluna amanna billahi wa bil yaumil akhir. Mereka berkata dengan lisan, kami beriman pada Allah, kami beriman pada hari akhirat. Tetapi hakikatnya mereka tak beriman. Sebab tidak dibuktikan dengan amal soleh. Itu yang membezakan kita orang yang beriman dengan kelompok yang disebut sebagai munafik. Orang munafik ni dia cakap di mulut. Depan dengan orang beriman, dia mengaku, oh dia beriman, dia percaya ini. Tapi hakikat dia tak beriman pun. Sebab dia tak laksanakan. Ingat bahawa kita nak menyemak diri kita kena lihat. Iman itu mesti disertai dengan
amal. Amal soleh. Tanpa amal soleh, maknanya dakwan iman kita sekadar di lisan. Itu bahaya. Sebab dia akan bawa kita kepada ciri-ciri munafik. Ciri-ciri nifak. Jadi berhati-hatilah tuan-tuan puan-puan. Dan ingat balik bahawa kita nak belajar pagi ini, itulah ayat Baqarah yang saya baca tadi membuktikan bahawa orang-orang yang beriman ini adalah golongan yang Allah sayang kepada dia. Bila kita dapat rahim Allah, Masya Allah selamat. Sebab itu rahim Allah nak cerita di sana nanti. Di akhirat nanti. Ganjarannya sangatlah dahsyat. Sangatlah hebat. Kita dianugerahkan jannah oleh Allah. Berasbabkan iman dan amal soleh. Okay. Yang kita akan baca ayat berikut. Surah 27. Ya. Surah 27. Surah An-Naml. Kita baca daripada ayat 1 hingga 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. Ayat 1 hingga 3 surah An-Naml ataupun surah 27. Tasin. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ingat tuan-tuan puan-puan, ketika kita bertemu dengan huruf muqatta'ah ini, tasin tu disebut huruf muqatta'ah. Kita menyebut bahawa kita tidak mengetahui takwilnya melainkan Allah. Itu yang diajar oleh Al-Quran. Jangan kita beri makna. Sebab kita tidak mampu mentakwil ayat-ayat begini. Hanya yang tahu takwilnya Allah. Jadi kalau nak terjemah, tidak mengetahui takwilnya melainkan Allah. Tilka ayatul Quran. Dan ini adalah ayat-ayat Al-Quran. Wa kitabim mubin, yang merupakan kitab yang jelas nyata kandungan dan kebenarannya. Kemudian ayat kedua, hudan wa busyra lil mu'minin. Kitab ini, Al-Quran ini menjadi petunjuk dan pemberi khabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Ingat bahawa dikaitkan kitab ini dengan orang-orang yang beriman. Kemudian ayat ketiga menjelaskan siapakah orang yang beriman itu. Ayat ketiga, allazina yuqimunas salah. Yang pertama, ciri yang beriman itu ialah mereka yang mendirikan salat. Wa yu'tunaz zakah. Kemudian mereka mengeluarkan zakat. Wahum bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin sungguh akan adanya hari akhirat. Ini 3 ciri diberi di dalam ayat ini. Di dalam surah Al-Baqarah sebelumnya saya baca tadi disebut 5 ciri. Tetapi dalam surah An-Naml ini disebut 3 ciri saja. Dan 3 ciri itu menyamai dengan apa yang disebut di dalam surah Al-Baqarah. Cuma berbezanya dalam surah Al-Baqarah disebut infak. Di dalam surah An-Naml disebut zakat. Sebab zakat ini juga infak. Tapi zakat adalah infak wajib. Sedangkan infak umum banyak lagi ya. Jadi itu yang kita kena faham. Jadi daripada ciri-ciri ini kita melihatlah. Kita nak dapat rahim Allah tu mudah, makna kita pastikan diri kita menjadi orang-orang yang beriman. Kerana Allah sayang, Allah suka kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita tengok, nak lihat iman kita tu, kena semak balik. Semak ciri-ciri yang disebutkan oleh Al-Quran. Saya dah menulis
sebuah manuskrip yang belum dicetak tapi sudah siap dalam bentuk manuskrip. Tajuk bukunya ialah Semak Status Iman. Ini buku ini menjelaskan detail untuk kita melihat apakah ciri-ciri iman sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran. Jadi yang baru saya bincangkan ini hanya sekadar beberapa ciri-ciri iman. Sebenarnya banyak lagi tuan-tuan puan-puan ciri-ciri iman. Jadi apa yang penting ialah kita perlu tahu ciri-ciri ini untuk dijadikan checklist atau senarai semak bagi diri kita. Jadi sebab itulah saya menyediakan manuskrip buku ini yang saya namakan sebagai Semak Status Iman. Ini manuskrip buku dia. Ya, InsyaAllah kalau ada rezeki kita cetak sudah jadi buku. Jadi di sini khusus lebih kurang 200 muka surat ni kita menyemak ayat-ayat yang menyebut tentang iman, kemudian kita lihat ciri-ciri yang ada di dalamnya. Jadi setelah kita melihat ciri-ciri itu, kita kena semak balik. Apakah ciri-ciri itu ada pada diri kita atau tidak. Itulah maksud membuat senarai semakan ini. Jadi dalam buku ini dibuat, maknanya dimasukkan ciri-ciri senarai semak tadi. Kita belum melihat, kita nak melihat senarai semak berdasar ayat sekian-sekian, apa senarai dia, kita tandakan di dalamnya. Itulah maksud dia. Jadi insyaAllah buku ni kalau dicetak nanti, kita boleh pergi secara terperinci bagaimana untuk setiap orang dari kita bermuhasabah, menyemak status iman masing-masing. Ya. Sebab kita ni dalam hidup kadang-kadang kita kata orang take for granted. Kita ambil mudah, kita rasa okey semua, everything okey. Tapi pernahkah kita semak dengan teliti satu persatu ada tak ciri-ciri iman yang disebut dalam Quran tu ada atau tidak pada diri kita? Begitu caranya kita muhasabah yang benar. Kemudian berhisab lagi. Setiap ciri itu kita semak lagi. Ada teknik caranya kita boleh melihat skala. Kita melihat pula skala berapa iman kita. Ada kaedah cara untuk kita mengukur sendiri tahap iman kita. Itu sebabnya insyaAllah status iman ini biasanya kita bincangkan di dalam seminar. Dan seminar ini pun pernah kita adakan dulu. Iaitulah seminar untuk menyemak status iman. Jadi insyaAllah setelah selesai isu COVID-19 kita akan seminar semula. InsyaAllah ini adalah salah satu tajuk yang akan kita seminarkan. Supaya kita benar-benar dapat menyemak, bermuhasabah, menilai diri kita sendiri. Dan itulah yang terbaik. Kita menilai diri kita sebelum dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kenapa? Dengan kita buat penilaian itu, kita tahu kita ni di mana dalam bab iman. Iman kita tu kita rasa dah okey tu okey di mana. Bila kita buat skala kita tahu kalaulah dia masih di level 3, 4 maknanya iman kita tak lulus lagi. Jadi kelulusan tu kalau 0 hingga 10 tentulah 5 ke atas. Maksud dia begitu. Itu secara spesifik kita melakukan penilaian kepada setiap ciri iman yang ada pada kita. Tuan-tuan, perempuan mungkin belum pernah ataupun jangan dengar kaedah yang kita buat ini. Tapi itulah cara dipanggil kaedah yang lebih dipanggil tepat untuk kita menilai diri kita. Kita ni selalu jarang menilai diri. Kita hanya bersangka, merasakan kita okey, iman kita okey. Tapi okeynya tak kat mana? Kita tak pernah buat ukuran. Itulah bagusnya seminar menyemak status iman ini. Okey tuan-tuan perempuan, insyaAllah kalau kita ada rezeki kita berjumpa di dalam.
Okey, sekarang mari kita lihat bab berikutnya, iaitulah tadi Allah menyayangi orang-orang yang beriman. Bab berikut kita melihat pula bagaimana Allah menyayangi orang-orang yang muhsinin. Jadi apa makna muhsinin itu? Orang muhsin ni bagaimana? Mari kita lihat ciri-ciri muhsinin ini. Kita buka surah Luqman, surah 31. Mari kita lihat ciri-cirinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. Alif Lam Mim. Hanya Allah yang mengetahui takwilnya. Tilka ayatul kitab. Ini ialah ayat-ayat daripada Al-Kitab. Al-Kitab yang Al-Hakim, yang penuh dengan hikmah. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Kitab ini menjadi petunjuk dan menjadi rahmat kepada orang-orang muhsinin. Jadi ada juga orang menyebut terjemahannya orang-orang yang baik. Tapi makna muhsinin ni kalau nak pakai kalimah baik, makna orang-orang yang kualitinya terbaik. Atau paling baik. Itu maksud muhsinin. Kemudian siapa orang muhsinin itu dijelaskan pada ayat yang ketiga. Alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah. Mereka itu mendirikan salat. Dan mereka itu juga mengeluarkan zakat. Wahum bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka itu benar-benar yakin sungguh kepada hari akhirat. Tuan-tuan lihat ciri-ciri yang disebut di dalam ayat 4 surah Luqman ini hampir sama dengan yang kita sebut sebelumnya di dalam ciri-ciri orang yang beriman. Nampak di sini. Jadi dari sini kita kena belajar dan memahami. Untuk memahami ciri muhsinin nanti, kita perlu kepada ayat-ayat lain lagi yang mungkin ada tambahan-tambahan lagi ciri-ciri muhsinin tadi. Ingat baik-baik. Orang yang beriman tu dan nak jadi orang muhsinin ini sudah semestilah dia mesti ada ciri beriman dulu. Itu dasarnya. Macam kita lah, makna basic asas mesti menjadi Muslim dulu. Orang yang bersyahadah tunduk patuh kepada Allah. Setelah itu barulah kita meningkat kualiti Muslim kita tu menjadi mukmin. Mana orang yang benar-benar beriman. Sebagaimana disebut dalam dua ayat yang saya bacakan awal tadi. Dan untuk menjadi orang yang muhsinin ini sudah semesti kita mesti ada asas iman dulu. Dia ada peningkatannya. Nanti saya tunjukkan dia.
Carta itu sekadarnya untuk menjelaskan status supaya kita lebih faham. Sebab Al-Quran, ada kala Al-Quran menyebut kita ni orang yang muslimin. Ada ketikanya Allah sebut sebagai mukmin ataupun jamaknya mukminin. Ada kala Allah sebut muttaqin, orang yang bertakwa. Ada kala Allah sebut muhsinin. Jadi kita nak melihat bagaimana status-status itu berdasarkan kepada tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Ketika mana kita memahami kalimah yang berada di dalam ayat-ayat itu, dari situlah kita melihat status kita di mana. Jadi yang itu hanyalah sekadar pendapat ijtihad kita ya untuk memahami konsep itu. Makna dasarnya kita ni mestilah dulu kita ni mesti asasnya Islam dulu. Mana Islam itu ialah tunduk, patuh, menyerah diri. Itu makna Islam. Surrender kepada Allah. Bersyahadah. Setelah itu, kena meningkat dengan iman. Tidak sekadar syahadah saja, tapi dia kena meningkatkan keimanan dengan beramal soleh. Setelah itu kita meningkat lagi menjadi orang yang ada kala Allah sebut bertakwa. Ada kala Allah sebut berbuat lebih baik. Jadi benda-benda ini, sebutan-sebutan istilah-istilah ini ada kait mengait antara satu sama lain. Dan dia seolah-olah memberi satu status yang tersendiri. Nanti kita ketemukan pula ada golongan yang Allah sebut sebagai al-abrar. Golongan yang banyak melakukan birrun, kebajikan, kebaktian. Itu ada sekelompok lagi nanti. Jadi yang ini menentukan ciri-ciri kita di mana. Tapi asas umumnya kita orang beriman ni Allah nilai dari segi keimanan kita. Maka sebagai mukmin kita dah insya-Allah selamat. Beriman, beramal soleh. Jadi dalam peningkatan amal soleh itulah menentukan kita ni duduk berada di level muhsinin ke, atau level muttaqin ke, atau level abrar. Nanti kena lihat ciri-ciri dia, barulah jelas kepada kita kedudukan status itu. Mari kita baca ayat Baqarah 195. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berinfaklah kamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat ihsanlah kerana sesungguhnya Allah menyukai orang-orang muhsinin. Ingat tu, ihsan tu dari kalimah itulah dia tadi. Orang yang disebut sebagai muhsin atau muhsinin itu adalah kelompok yang sanggup melakukan ihsan. Jadi ihsan ni dia ada satu kualiti di mana disebut dalam ayat ni dikaitkan orang yang sanggup berinfak. Melihat tu. Jadi kalau kita kaitkan contoh, salat ibadah yang paling penting. Tapi ingat dulu saya dah buat satu carta bahawa salat itu adalah hubungan kita dengan Allah yang meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Tetapi infak, zakat, sedekah atau apa dipanggil segala amal kebajikan kita membantu orang lain ini dikelompokkan di dalam ciri-ciri ihsan. Maka ada orang yang solatnya hebat, zikirnya hebat, doanya banyak. Itu hubungan dia dengan Allah. Tetapi hubungan ihsan dengan masyarakat, dengan sesama manusia ni kurang. Kan ada orang begitu. Bab sedekah infak ni dia tak kisah sangat. Duit dia banyak pun dia tak kisah. Dia penting dia dengan Allah berzikir. Ada kan kelompok yang begitu. Sebab itu Allah menghargai
kelompok orang yang beriman sama aja beriman, dua-dua beriman, tetapi dia suka berinfak, tolong orang susah, bantu anak yatim, membantu kerja-kerja amal perjuangan Islam fisabilillah. Jadi golongan ini yang Allah sebut sebagai golongan muhsin. Jamaknya muhsinin. Jadi nak melihat ciri itu dan kita nampak sekarang. Mana untuk menjadi orang muhsinin ini dia mesti ada ciri-ciri ihsan. Mana dia sanggup buat baik kepada orang. Apa yang ada dia bantu orang, sedekah, berinfak, membangunkan, membantu. Ciri-ciri inilah dipanggil ciri ihsan yang melayakkan seseorang meningkat kedudukannya menjadi golongan muhsinin. Ini baca ayat tadi jelas kan tuan-tuan membuat 195 daripada surah Al-Baqarah. Jadi selain daripada itu kita melihat nanti ada pula dalam ayat-ayat lain Allah menyebut bahawa Allah juga menyayangi orang-orang yang bertakwa. Tapi insya-Allah sab ciri kepada takwa ni kita kupas besok hari, memandangkan banyak juga ayat-ayat yang akan kita tadabbur. Untuk hari ini sekadar itu dulu. Kita melihat bahawa semalam kita menyebut tentang sifat-sifat Ar-Rahman. Hari ini kita masuk bab Ar-Rahim. Dan Ar-Rahim Allah itu, ingat baik-baik, pertama tadi cirinya Allah menyayangi orang-orang yang beriman. Mana kita pastikan diri kita menjadi mukmin ataupun jamaknya mukminin. Yang kedua, pastikan diri kita ni benar-benar menjadi orang yang melakukan ihsan. Disebut sebagai golongan muhsin atau muhsinin. Jadi dua kelompok ini termasuk dalam orang-orang yang disayangi Allah. Di hari akhirat esok kita akan mendapat rahim Allah. Itulah keistimewaan mana sifat rahim ini sering disebut bahawa sifat khusus untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir di akhirat besok tak dapat lagi dah rahim Allah. Mereka hanya memperolehi Ar-Rahman Allah sewaktu hidup di dunia. Rahim Allah di akhirat itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Jadi kelompok beriman ni pun ada tingkat-tingkat dia seperti mana yang dalam nota kita ni. Dia ada Muslim, ada mukmin, ada muhsin. Dia ada lagi nanti taqwa, abrar. Banyak tingkat-tingkat tu lagi. Ya. Tapi itu asas yang kita dapat belajar hari ini. InsyaAllah saya akan bagi nota-nota penting kita hari ini.
Itu nota kuliah kita pagi ini. Sekadar itu dulu kuliah kita pagi ini. InsyaAllah kita bertemu lagi di besok hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.